Okay. So kalau forex, okay, controller, dia ada controller. Controller dia inginkan value naik dan turun. Tak terlalu mahal dan tak terlalu murah. So kita kena faham benda ni sahaja. Forex, controller dia tu, siapa controller dia tu? ECB, Federal Reserve, BOE, kan? Diorang ni tak nak value tu terlalu mahal dan diorang ni tak nak value tu terlalu murah. Sebab itu dalam forex kita ada 50-50. Decision kita adalah 50-50. Kita boleh buy dan kita boleh sell. Kedua-duanya tak salah. Okey? Tapi kalau dalam indeks ataupun indices, okay, kita kena faham apa itu indices, apa itu indeks dan apa itu indices. Okay, kedua-duanya adalah sama lah. Okay. Kunci dia adalah kunci kepada kunci kepada pula dah mengarut lah ni. Unjuran. Bahasa dia unjuran kepada performance gabungan company di dalam sesebuah indeks. Okey? Unjuran kepada performance gabungan. Okey, gabungan company di dalam sebuah indeks. Okey, jadi apa itu indeks? Indeks ni adalah unjuran kepada performance ataupun kayu ukur kepada performance gabungan-gabungan company ataupun kita panggil syarikat lah. Okey, syarikat. Maknanya dia bergabung. Sebagai contoh, bahasa Melayu ataupun orang kita sebagai dalam Malaysia, kita ada KLCI. Sebagai Kuala Lumpur Composite Index. Okey. So dalam ni kita ada Petronas, kan? Kita ada Khazanah, kita ada Astro, kita ada AirAsia, kita ada apa lagi? Kita ada TNB, kita ada Telekom, kita ada Maxis, kita ada Plus, kita ada BG, contoh. Okey, tapi ini under Malaysia, Kuala Lumpur Composite Index. So kita fikir secara logik. Ini sebagai logik akal lah. Okay, katakan korang adalah CEO Petronas. Okay. Suku tahun 2020 keuntungan sebanyak 45 juta. Suku tahun 2021. Okay. Keuntungan sebanyak 10 juta. Contoh. Okey. So berdasarkan statement ini, okey, pada tahun 2020 company membuat keuntungan sebanyak 45 juta. Kemudian pada tahun 2021 company membuat keuntungan sebanyak 10 juta. So korang sebagai CEO dalam Petronas, adakah korang inginkan melihat tahun berikutnya keuntungan semakin menurun? So sebagai contoh, tahun 2022 kita cuma nak untung 1 juta aja. Possible tak? Adakah itu yang kita nak? Kan? Possible tak? Kita nak tak benda tu? Nak tak? Oh,
Tak apalah, tahun lepas aku dah untung banyak, tahun ni aku untung 10 juta, tahun depan aku nak untung 1 juta je lah. Kan? Tahun depan 2022 aku nak 1 juta je untung. Tahun 2023 tak, aku nak 300-400k je lah untung. Nak ke macam ni? Kalau kita ni sebagai CEO Petronas cukup makan. Kita nak ke untung kita makin turun? Logik tak? Logik dia. Manusia ni tamak. Betul. So CEO ni pun tamak. Kita pun tamak. So mestilah kita 2022 aku nak 100 juta untung. 2023 aku nak 200 juta untung. Barulah betul kita sebagai owner company. Kita inginkan keuntungan yang lebih besar dan lebih besar dan lebih besar. Jadi bermaksud, okey, kita inginkan performance company semakin meningkat atau semakin menurun. Kita inginkan performance company itu semakin meningkat ataupun semakin menurun. Kalau kita ni ada company. Meningkat kan. Jadi, kalau performance kita meningkat, maknanya graf Petronas kita pun akan sentiasa menaik. Betul tak? Sentiasa menaik. Tak kisahlah. Ini kita cerita as a logic. Kita sebagai owner company memanglah kita nak dia sentiasa naik. Betul? So, benda ni pun logik tu kita apply dalam indeks US market. Okey? Dalam indeks US market. Di mana? Di dalam US index ada 3 jenis. Yang pertama, S&P 500, yang kedua Nasdaq, yang ketiga Dow Jones. Okey, kalau Malaysia kita ada KLCI sahaja, satu. Tapi dekat US kita ada 3. Dia ada 3. Dia ada pecahan-pecahan kepada sektor-sektor ekonomi, industrial, transformation, transportation, apa semualah. So, ini yang kita kena faham. So, Dow Jones, Dow Jones adalah indeks kepada 30 komponen company. Okey, tadi KLCI kita ada pelbagai company, berapa banyak bilangan dia saya tak tahulah. Kan? Sebab tak study pun Malaysia punya indeks. Tapi Dow Jones dia ada 30 komponen. Nombor 1, of course Apple. Nombor 2, of course Nike. Nombor 3, of course Boeing. Nombor 4, of course apa lagi? Walt Disney. Okay. Kita ada Coke. Coca-Cola. Okay. Kita ada Salesforce. Kita ada tak ingatlah. 30 ni tak ingat semua. Okey. Microsoft. 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 Kita ada Google. Kita ada Facebook. Google, Facebook, Nasdaq. Tak ada kan? Tak ada. Google, Facebook, Nasdaq. Tesla pun tak ada. Walmart dia. Walmart. Tak kisahlah, sikit-sikit je contoh lah. Kalau nak tengok betul-betul, korang boleh tengok dekat sekejap lagi saya bagi website khas. Okay? So, bila kita tengok dekat sini, dia melambangkan kepada 30 performance company. So, sebagai logik akal, sebagai simple punya pemikiran lah. Simple punya pemikiran. Korang rasa graf Dow Jones ni, dia nak tak graf dia macam ni?
silap. Okey, performance dia daripada dia lahir 1882 rasanya. Dia nak tak performance dia macam ni? Dia nak tak graf dia macam ni? Dia nak tak dia punya indeks dia tu sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Dan kita kena faham, company-company dalam ni, diorang nak tak value diorang semakin jatuh? Okey? Nilai value company semakin turun. Ni logik dia. Korang tengok Apple sebagai contoh Apple. Setiap tahun dia mesti keluarkan a new product. Sebab apa? Sebab dia nak menaikkan value company dia. Supaya sentiasa naik, sentiasa naik, sentiasa naik. Sama juga dengan Nike. Mesti dia akan keluarkan pattern baru, collaboration baru, season baru. Sebab dia sentiasa inginkan orang membeli. Sebab dengan ada purchasing power, okay, dengan ada purchasing power, iaitu, okay, nilai saham sesebuah company akan meningkat. Ini korang kena faham. So, siapakah purchasing power tu? Siapa purchasing power tu? Tidur ke? Kalau tidur saya nak end Zoom ni je. Consumer. Okay. Pembeli. Which is kita lah. Rakyat. Betul tak? Rakyat. Bahasa mudah dia rakyat lah. Kita lah yang menyumbang kepada saham tersebut semakin naik dan semakin naik. So kalau kita tak membeli, saham tu akan jatuh. So kalau saham tu jatuh pun, company akan melakukan langkah drastik, buat keluarkan promotion ke, buat promosi sale ke. Sebab apa? Sebab dia nak menggalakkan kita beli. Sebagai contoh, iPhone 12 keluar launch, tak laku langsung. Semua orang tak nak beli. Tiba-tiba kami buat potongan sales 50%. Korang rasa orang beli tak? So bila orang dah membeli, automatik tak dia menaikkan value saham dia? Automatik ah. So sebab itu dalam indeks ni mudah. Sebab pergerakan dia sejak kewujudan dia, sejak kewujudan, kalau cikgu nak kewujudan indeks, 80% bullish, 20% bearish. Dia tak macam forex. Percaya tak? Korang percaya tak benda ni? Okay? Tak percaya? Kita buka chart Dow Jones, US 30. Tengok capital.com ni. Ini analisis yang saya buat lah. Okay. Okay. Kita tengok secara monthly. Tak boleh tengok kat sini. Dow Jones Industrial Average. Okay. Sejak kelahiran dia. Kau nampak tak graf dia macam mana? Sejak kelahiran dia tau. Sejak dia lahir. Sejak dia lahir, macam ni performance dia. Yes, dia naik je. So kita ni kalau sebagai trader,
kalau kita nak trade, kita nak sell lagi ke kita nak fokus buy? Ya, buy and buy. Dia turun, buy. Dia turun, buy. Sebab sifat dia 80% adalah bull. Ataupun 80% sifat dia menaik. Sebab apa? Sebab 30 komponen company tadi lah. 30 komponen company akan sentiasa mencari jalan untuk menaikkan value company. So, pergerakan ini berdasarkan faktor kepada performance 30 company. So, inilah perbezaan di antara indeks dengan forex. Dalam forex, kita boleh buy, kita boleh sell. Fokus dua-dua tu tak salah. Sebab Federal Reserve dia nak interest rate low, ECB dia nak interest rate low, benda tu akan jatuh. Kalau Federal Reserve nak interest rate tinggi, ECB pun nak interest rate tinggi, kedua-duanya nak naik. Tapi bila dua-dua tu sama-sama kuat, sama-sama macam aku nak naik, engkau pun nak naik. Ibarat tak pergi mana pun market tu. Dia kena seorang nak naik, seorang nak turun. Barulah dia create yang diberi nama sebagai trending. Okay? Barulah dia create satu trending market. Tapi dalam Dow Jones, dalam indeks, okay, dalam Dow Jones, dalam indeks, diorang berlumba-lumba nak menaikkan value company. So, bila berlaku kejatuhan, bila berlaku penurunan dalam market index, kita akan cari peluang untuk buy dip. Okay? Buy dip. So, macam mana kita nak buy dip? Barulah, okay, macam mana nak buy dip, okay, barulah kita apply technical analysis. Barulah kita boleh dapatkan buy dip.